Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pelajaran akidah, iaitu dengan tajuk kelebihan Al-Quran. Okay, sebelum ni kita dah belajar kitab-kitab kan. Ada 4 kitab, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Okay, kita fokus kitab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Al-Quran. Okey, kita tengok kelebihan Al-Quran. Dalam buku ni dia bagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, 8 kelebihan. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, apa itu mukjizat? Mukjizat tu lebih kepada kelebihan lah Allah bagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan semua Nabi ada kitab. Yang kita belajar ni ada 4 orang Nabi saja yang dapat kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, isi kandungan Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan sehingga hari kiamat. Okey, kita wajib percayalah apa isi kandungan Al-Quran ni. Contohnya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak ni, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh rujuk Al-Quran ni sehingga hari kiamat, sehingga akhir hayat lah. Sebagai orang Islam ni kita boleh belajar lagi Al-Quran ni. Okey, seterusnya, Al-Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Macam Alim cakap tadi lah, kitab Taurat, okay, kitab Zabur, kitab Injil. Ada juga berkaitan dengan kisah-kisah Nabi dulu, apa lagi berkaitan dengan akidah, ibadah tu. Dan yang terakhir sekali, Al-Quran ni lah. Al-Quran ni lah yang akan menyempurnakan apa-apa yang kurang lah daripada kitab-kitab yang terdahulu. Okay, seterusnya, syariat di dalam Al-Quran syumul dan lengkap, sesuai untuk semua manusia di alam ini. Okay. Syariat dalam Al-Quran ni iaitu adalah ni lah pengajaran ataupun isi kandungan dalam Al-Quran ni syumul dan lengkap. Maknanya dah sempurna. Allah Ta'ala dah buat sempurna dan dia sesuai untuk semua manusia di alam ini. Tak kira lah orang Arab ke, orang Melayu ke, orang putih ke, orang Cina, orang India yang beragama Islam, boleh rujuk isi kandungan Al-Quran ni, sebab dia dah syumul dan lengkap, sempurna lah. Jadi apa-apa hal seperti urusan jual beli, hutang piutang, urusan perkahwinan, banyak lagi lah dalam Al-Quran ni boleh rujuk, iaitu dalam tafsir Al-Quran. Dan juga boleh rujuk lah kepada pakar, orang kata ahli dalam Al-Quran. Kita tak boleh nak tafsir ikut sedap kita kan. Kita kena rujuk dengan orang alim dalam Al-Quran. Okey, seterusnya, yang kelima, Al-Quran menjadi penawar dan ubat kepada penyakit. Kalau kamu pernah dengar, contohnya pusat rawatan Islam ataupun Darushifa dipanggil, ustaz-ustaz ataupun yang pengamal perubatan tu, dia akan guna ayat Al-Quran untuk mengobat orang yang terkena sihir kan, orang yang histeria, yang kena santau, banyak lagi lah. Jadi itulah Al-Quran ni ayat-ayat pada Allah dan bolehlah menjadi penawar dan ubat kepada pelbagai penyakit lah. Okey, seterusnya, Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat. Macam tadilah, dia sesuai untuk semua manusia, tak kira zaman dan juga tempat. Ni zaman dulu pun Nabi dan sahabat dah baca. Okay, zaman sekarang ni pun
nenek kita, atuk nenek kita baca, ibu bapa kita baca, sampai ke kita, kita pun baca Al-Quran, dan juga sampai anak cucu kita. Tak kira lah duk negara Malaysia ke, negara Arab ke, negara Eropah, semua akan baca Al-Quran. Okay, seterusnya, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang diguna pakai sepanjang masa di seluruh dunia dan menjadi bahasa syurga. Okey, ni orang Arab lah, pandai dekat Malaysia ni. Ada juga orang yang pandai bahasa Arab, tapi kena belajar. Dan yang paling penting, bahasa Arab ni adalah bahasa syurga. InsyaAllah nanti kita jumpa kat syurga. Semua pandai lah cakap Arab. InsyaAllah. Okay, seterusnya, gaya bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana penyair Arab sekalipun. Okey, maksudnya gaya bahasa kalau kita baca Al-Quran ni, walaupun kita tak faham, tapi kita rasa best baca Al-Quran. Adalah dulu ada orang Arab, dia nak lawan dengan Al-Quran. Dia buat syair-syair Arab, tapi syair tu memang best ataupun sedap dia dengar, tapi tak boleh lawan dengan inilah gaya bahasa Al-Quran. Dengan kalau orang pandai ngaji berlagu kalau kita dengar bacaan sangat indah dan merdu. Jadi kita boleh jatuh cinta dengan orang yang baca Al-Quran yang best-best dengan lagu yang sedapnya. Kita akan rasa tertarik lah dengan ayat Al-Quran. Begitu juga dengan orang kafir, dia orang akan tertarik dengan ayat Al-Quran. Okay, maknanya rasa cukup lah 8 kelebihan Al-Quran, cukup sekadar tu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.